Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Jasmine Abu Bakar dan ini Awani Borneo. Dan ini antara tumpuan kami bawakan untuk anda pada malam ini. Hari keempat SAR tiada petunjuk baru ditemui. Sindiket penyamaran pegawai kanan kerajaan tumpas. Setinggan punya angkara, orang kampung tanggung sengsara. Sementara itu, dalam kes berasingan pencarian hari kelima, seorang lagi mangsa hilang Masni Jana dalam tragedi bot karam di perairan Miri masih lagi diteruskan. Pengarah Zon Maritim Miri, Kapten Maritim Muhammad Syafiee Paing berkata, 3 mangsa yang dijumpai selamat pada Sabtu iaitu Zaidi Nawi, Anwar Amin dan Junaidi Nyamin telah dibenarkan pulang ke rumah setelah mendapatkan rawatan. Baik, kita beralih kepada pencarian seorang nelayan warga emas yang dilaporkan hilang dipercayai dibaham buaya di Sungai Kampung Mas-Mas Nasib Kita di Tawau pada Rabu lalu berakhir dengan penemuan mayat lelaki itu di dalam perut seekor buaya. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tawau Jamishin Eugene berkata operasi mencari mangsa iaitu Adi Bangsa berusia 60 tahun dilakukan bersama Jabatan Hidupan Liar. Pada hari keempat operasi, pasukan perhilitan menjumpai seekor buaya yang dipercayai membaham mangsa dan bertindak menembak haiwan itu, seterusnya membelah perut lalu mendapati terdapat mangsa di dalam perut buaya berkenaan. Pengecaman identiti mangsa dilakukan oleh ahli keluarganya dan mayat diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Pegawai Jabatan Hidupan Liar Tawau, Primus Lambut ketika dihubungi bernama mengesahkan perkara itu dan memaklumkan buaya jantan dianggar seberat 800 kg serta berkurang 4.26 meter panjang itu ditembak awal pagi tadi di kawasan laut kira-kira 1.5 km dari lokasi mangsa dilaporkan dibaham buaya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Negeri Sabah telah menumpaskan satu sindiket penyamaran sebagai pegawai kanan SPRM dan pegawai kanan Menteri Dalam Negeri yang dipercayai menggunakan modus operandi bagi menyelesaikan kes yang disiasat oleh agensi penguatkuasa. 7 individu warga negara Malaysia yang berusia di antara 20 hingga 30 tahun telah pun ditahan. Kegiatan sindiket itu dipercayai telah menipu mangsa yang mengakibatkan kerugian sehingga mencecah ratusan ribu ringgit. Menurut sumber, serbuan yang dilakukan di beberapa lokasi oleh pihak SPRM Sabah dengan kerjasama Polisi Raja Malaysia PDRM di sekitar Kota Kinabalu sejak beberapa hari lalu adalah berdasarkan risikan yang telah dibuat sebelum ini. Menurut sumber, proses permohonan reman di bawah Seksyen 117 Kanun Keseksaan akan dibuat di Mahkamah Hasrasuah Kota Kinabalu pada Isnin iaitu esok. Pengarah SPRM Sabah Dato' S. Karunanianti ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut dan berkata kes disiasat mengikut Seksyen 17(A) Akta SPRM 2009 dan orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan sindiket ini diminta tampil memberikan kerjasama kepada pihak SPRM dan menyeru orang ramai agar tidak meminjamkan akaun bank kepada orang lain. Gabungan Rakyat Sabah GRS akan membantu Kerajaan Perpaduan dalam kempen pilihan raya 6 negeri di Semenanjung bulan depan. Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor berkata pihaknya sedang menyusun jentera untuk membantu kempen di negeri yang terlibat. Of course, we want to go and help our friend there, parti Kerajaan Perpaduan. Kita sedang mengatur sekarang dalam beberapa hari ini sebelum penamancan. Haji Ji berkata demikian kepada media selepas merasmikan pelancaran jelajah wanita JRS di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Ahad. Pilihan Raya Negeri PRN Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan yang diadakan serentak pada 12 Ogos depan. Dalam majlis sama, Haji Ji turut memaklumkan 2 lagi kawasan taman perindustrian ditubuhkan di Sabah iaitu di Kimanis dan kawasan di antara Kota Marudu dan Kota Belud. Keputusan Kabinet Sabah itu berikutan taman perindustrian sedia ada sudah hampir penuh susulan jumlah pelabur yang semakin bertambah. Sebabnya
2 taman perindustrian di Sogip, Oil and Gas Industrial Park, dan juga KKIP sudah hampir penuh. Di Sogip sudah penuh. So untuk memberi peluang supaya kita dapat membangunkan industri kita di Sabah, kita kena cari kawasan lain. Dan Kabinet telah memutuskan untuk mencadangkan 2 kawasan, iaitu di kawasan Kimanis dan juga di kawasan di antara Kota Marudu dan Kota Kinabalu. Angkara penduduk setinggan curi air. Penduduk Kampung Cempaka 2 Likas, Kota Kinabalu menanggung azabnya. Kerana tindakan tidak bertanggungjawab ini, mereka pula yang terpaksa bersengkang mata menadah air dari lewat malam hingga awal pagi. Ini kerana hanya pada waktu itu sahaja bekalan air sampai ke pili rumah mereka. Misil Jangguna antara yang tidak cukup tidur kerana sibuk menadah air. Kata Misil, hanya pada satu musim masalah air di Likas ini tidak berlaku. Musim yang dimaksudkan, musim pilihan raya. Semua. Adapun air sikit-sikit saja. Kita tunggu sampai pukul 12 sampai pagi belum tentu lagi kita ada 1 galen. Begitu. Air di sini kawasan Likas lah semua. Tidak tahulah kenapa air begitu. Tapi kalau dekat-dekat mau pilihan raya, listrik okey, air okey, semua okey. Tiada bermasalah. Perbincangan pun okey. Semua aktif. Sekarang tunggu lagi lah. Bila pilihan raya di sini semua aktif sudah. Misil sedikit bertuah berbanding segelintir penduduk lain yang paip rumah mereka langsung tidak berair. Pilihan yang ada, air hujan. Itu pun bergantung kepada keadaan cuaca. Kalau kurang pakai pom, kuatlah. Kalau macam rumah kami ni, pakcik tiada pom. Jadi dia mana yang ada, adalah tiada. Tapi kalau hujan, pakcik sambutlah hujan, air hujannya. Baksa kami 12 lebih ataupun 1 bangun. Jaga tu air. Memang begitulah. Bukan 2-3 hari ni. Selama mungkin ada 3 bulan, 4 bulan sudah begini. Penduduk mendakwa mereka jadi mangsa ketidakadilan dan kelemahan penguatkuasaan oleh pihak berkuasa. Susah payah bekerja untuk dapatkan bekalan air bersih. Orang lain pula yang merampas hak mereka. Kami bayar meter, kami bayar air. Tapi orang yang curi air ni senang-senang saja mau dapat air. Jadi di mana keadilan dia? Kami ikut jalan yang betul, mau bayar air, bermeter. Tapi kalau tidak tindakan kepada orang-orang yang curi air ni, payahlah, susahlah kehidupan kami di sini ni. Kena ambil tindakan dengan segera, kerana kita ni membayar. Yang mencuri ini dia tidak membayar. Dan lagi kadang-kadang dia mencuri, supply semua orang belakang-belakang lagi. Jadi di manalah dia punya keadilan. Kita buat laporan pergi Jabatan Air. Tetapi kadang-kadang Jabatan Air ini pun sampai berbulan tiada tindakan. Sementara itu, Pegawai Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Darau, Zaini Musa mencadangkan langkah penyelesaian berperingkat kepada permasalahan air di kampung itu. Antaranya dengan menyediakan sub-meter air khusus kepada pengguna di kawasan-kawasan setinggan. JPKK bersama kota-kota kampung akan panci rumah-rumah itu dan memberitahu bahawa penyambungan air mesti melalui sub-meter. Kita akan sediakan pengurusi JPKK siapa-siapa yang memegang watak untuk penyambungan rumah ke rumah. Jadi bulan-bulan pungutan sub-meter itu dikira oleh Jabatan Air. Jadi senang kita dapat menyelesaikan mana-mana rumah yang ada di kawasan ini. Kesatuan Guru Sarawak STU menyambut baik cadangan kerajaan pusat memasang perkhidmatan internet Starlink terutamanya di kawasan pedalaman. Presiden STU Kulin Jayang berkata langkah ini akan membantu meningkatkan ketersambungan dan membawa pembangunan lebih pantas dalam bidang pendidikan. Memetik laporan The Borneo Post, beliau berkata akses internet yang lebih baik boleh merapatkan jurang dalam literasi teknologi maklumat atau IT antara pelajar luar bandar dan bandar.
15 Julai lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rancangan kerajaan untuk memasang 40 peranti internet satelit Starlink di institusi pengajian tinggi IPT seluruh negara sebagai satu cara untuk membantu pelajar yang tidak dapat belajar kerana sambungan internet yang tidak boleh dipercayai. Anwar berkata keputusan itu dibuat semasa pertemuan mayanya dengan Ketua Pegawai Eksekutif SpaceX Elon Musk baru-baru ini. Sementara itu pada 20 Julai, Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dalam catatan Facebooknya berkata kemudahan rangkaian dan lesen pembekal perkhidmatan telah diberikan kepada Starlink untuk membolehkannya menyediakan perkhidmatan internet satelit di Malaysia terutama di kawasan pedalaman. Meneruskan agenda pembangunan usahawan wanita dalam pelbagai sektor, Persatuan Industri Kecil dan Sederhana Wanita Bumiputera Sabah IKS NITA menyasarkan untuk melahirkan satu isi rumah, satu usaha NITA dalam usaha meningkatkan ekonomi wanita di Sabah. Pengasas IKS NITA, Dato' Dayang Khatijah Datu Bachiya berkata, negara kini berdepan dengan landscape ekonomi yang mencabar. Justru perlu lahirkan lebih ramai usahawan untuk memastikan kelangsungan isi rumah dan kesejahteraan sosio. Beliau berkata dalam masa sama untuk bergerak maju, para usahawan disarankan untuk berfikir dengan lebih kreatif dalam memastikan perniagaan mereka dapat diterima di pasaran domestik dan melebarkan sayap ke peringkat antarabangsa. Perniagaan ataukah usahawan ini memerlukan creativity. So creativity dalam sekiranya ada pada seseorang itu, I think you can be doing a lot of things. Okay, so macam kita ini di Sabah, we have a lot of natural resources. Ya, kalau dulu lato itu tidak dikenali di Semenanjung. Sebab oleh kerana perjuangan usahawan itu, orang Semenanjung sudah suka lato. So we have a lot of natural resources yang boleh dijadikan produk, yang boleh membangkitkan lagi kita punya Sabah naturally Asia, naturally Malaysia. Harapan adalah kerjasama dengan semua pihak. Daripada usahawan sendiri kena memperbaiki diri supaya ianya boleh nampak berdaya saing, sebab kebanyakan kerajaan, agensi ataupun bank dia akan tengok prestasi kita. So saya rasa ini semua tanggungjawab semua pihak, daripada usahawan, bank, kerajaan, agensi kerajaan. Everybody should look at each other and working together dan hold hands to make it happen untuk benda ini jadi. Kalau satu orang saja memang tidak jadi. So we need the collaboration, we need the engagement of all the sectors yang kita perlukan untuk memberi satu environment yang sihat untuk kita grow and expand in business. Menurut beliau, untuk menjadi usahawan berjaya, wanita perlu ada mindset yang positif dan daya juang yang tinggi. Baiklah, laporan itu tadi mengakhiri Awani Borneo untuk malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.